Dapatkan welcome bonus sebanyak $170 selepas mendaftar di Huobi dan anda boleh mula membeli kripto kegemaran anda. Cubalah sekarang di Huobi Global. Dan Assalamualaikum, salam kripto tuan-tuan puan-puan. Apa khabar semua? Market hari ini nampak kemerah-merahan. Dan seperti biasalah, orang ramai kata menjelang weekend, harga kripto semua memang akan turun. Jadi ramai dah faham pattern weekend dengan weekday. Waktu weekday masuk, waktu weekend tu turun. So inilah antara trend yang ditunjukkan oleh pergerakan Bitcoin dan juga major cryptocurrency yang lain. Okay, so dalam video ni sebenarnya saya nak bincang tentang stable coin, which is mainly on USDT lah. Okay, sebab ramai ada yang tanya juga apa akan jadi dekat stable coin dan sebagainya. So ada satu cerita yang mana ada banyak moving parts dalam cerita-cerita ni. Saya kena rungkaikan, and then at the end of the day dia akan lead to the stable coin. So yang ni bagi saya tuan-tuan puan-puan kena faham, sebab ada risiko juga kalau kita hold macam USDT dan sebagainya. Itu hanyalah saya punya andaian, dan saya akan ceritakan apakah naratif yang dijangka akan berlaku. Okay, so berkenaan dengan video yang saya post previously berkaitan dengan Michael Burry predict Bitcoin akan jatuh dan sebagainya. So ramai yang komen. Ya betul, Michael Burry ni adalah antara orang panggil king of shorts. Apa-apa benda dia kata benda tu jatuh, dia akan jatuh. Tapi dia bukannya Tuhan. Kadang-kadang ada dia punya prediction tu jadi, ada yang tidak menjadi. So that's why even kalau tengok dekat Twitter pun, lepas dia post something dia akan delete. Lepas dia post something dia akan delete. Tapi kita dah screenshot. So sebab tu saya post. Sebab in case kalau drop secara mendadak, then maybe he is right lah. Kalau benda tu tak berlaku, then terbukti Michael Burry ni pun boleh salah juga. That's why saya post that particular video. Sebab memang saya, kalau boleh, saya nak Michael Burry tu salah. Kalau boleh lah kan. But beside that, ada satu benda yang saya highlightkan juga, which is on the leveraging punya part. Benda tu memang ramai yang kata tidak begitu sihat, sebab benda tu berlaku secara keterlaluan. Satu benda yang kita kena faham tuan-tuan puan-puan, di mana berlaku spekulasi yang sangat tinggi, di situlah akan berlaku kejatuhan yang sangat mendadak. Contohnya even negara kita pun dulu pernah kena pada tahun 97, 98 kan. Waktu tu George Soros dia short ringgit dan sebagainya, dan benda tu pun jatuh sebab kita pun waktu tu perdagangkan ringgit secara agak meluas. Dan lepas isu kejatuhan ekonomi Malaysia waktu tu semua kan, tu tahun 98 lah. Waktu tu pun saya kecil lagi, tapi kita tahu sejarah dia kan. And then kita berjaya recover balik lah. So sama juga whenever speculation berlaku, kita kena berhati-hati. So sekarang ni memang tak dinafikan cryptocurrency punya market semua berlaku speculation. Itu adalah fakta. Saya takkan sugarcoat or anything. Benda tu adalah fakta, tapi kena tahulah macam mana kita nak mengharungi benda-benda ni. Okay, so sebelum kita buka cerita tentang stablecoin punya case dan sebagainya, kita tengok dulu market cryptocurrency kita. Okay. So Bitcoin, Ethereum semua memanglah weekend semua drop. Almost semua drop lah. So di sebalik drop kita tengok siapa yang mampu bertahan. Okay, AMP token. AMP token tahan. Pirate Chain, XDC Network. Okay, ni semua ada certain token yang dapat bertahan lah. Tapi still only AMP dengan Pirate Chain je lah more than 10% dalam masa 24 jam. Yang lain semua bawah 10%. So tak adalah banyak yang naik. Mostly saya rasa masih dalam peringkat correction. Quant, Theta Fuel, Theta dia still dapat bertahan juga, sebab Theta dia bakal buat upgrade kan. Hedera Hashgraph, XRP, Celsius. So memang market sekarang ni bergerak dalam keadaan sideways, dan yalah, the whole market cap kita adalah ni
1.5 trilion. 1.5 trilion. Once upon a time kita dapat 2 trilion dan something, so sekarang dah reduce kepada 1.5 trilion lah. Okay, and then Bitcoin semakin menjadi dominan 43.5%. Okay, so that's on the cryptocurrency punya market. Sekarang ni kita tengok Bitcoin pula. Okay, tuan-tuan puan-puan so saya just nak kita zoom out dulu. Kita tengok dekat weekly chart. Kalau kita tengok harga yang dia main-main sekarang ni, dia berada di saya buka ni je. Dia nampak ni. Yang banyak lukisan ni semua abaikan, just tengok yang circle yang warna ungu ni. Di sekitar 30 ke 40k. Di sekitar 30 ke 40k, memang dekat kawasan ni memang harga ni memang banyak kali Bitcoin pergi. Iaitu sekitar mula-mula dari Disember sampai Februari. Disember sampai Februari 3 bulan dia main-main dekat sini. Dan sekarang ni pula dari hari tu drop kan, Mei kan. Ni dari 19 Mei sekarang ni masih dekat ni lah. So mungkin sideway ni berterusan selama 3 bulan dari yang dia jatuh Mei. So Mei, Jun, Julai, maybe tahun depan pula, bulan depan maybe dia akan buat dia punya big move. So kalau kita tengok dari konteks dia punya previous pergerakan lah, dia punya previous pergerakan. Okay, ini semua ni boleh delete dah. So kalau kita tengok previous pergerakan dia memang akan ada fasa sideway. Contoh yang ni, mana? Contoh dekat sini, nampak? Ini ada dia punya sideway dia. Ini berlaku dalam bulan Jun, Jun ke Julai, sebulan. So few candlestick memang bergerak this sideway, and then dia buat kenaikan. And then ni pun sama juga, dia gerak sideway, pattern dia macam ni, and then dia buat kenaikan. Lagi mana lagi? So kalau let's say candlestick dia ada dalam 5 ke 6 gerak sideway, then kalau di dalam bull market, lepas tu dia akan naik. Sama juga ini tak obvious, dia tak banyak sangat dia punya candlestick kan. Dia tak banyak sangat, tapi eventually dia naik juga. Lagi dekat sini pun sama juga. Ada dalam 4, lepas tu dia naik. Ini waktu yang bear market kau-kau lah. Bear market kau-kau. Okay, so dalam fasa bear market, waktu dia drop bear market ni tuan-tuan puan-puan, dia memang tak ada sideway. Maksudnya dia jatuh, dia buat correction sikit. Sekejap. Maksudnya dia jatuh, dia buat correction sikit, dia naik, lepas tu dia jatuh balik mendadak. Lepas tu dia naik sikit, dia jatuh balik mendadak. Lepas tu dia naik, dia jatuh kan. Dia tak ada fasa go sideway macam ni. Dia tak ada. Waktu bearish ni, satu benda yang kita kena faham tuan-tuan puan-puan, dia tak bergerak sideway macam yang kita tengah mengalami sekarang. Dia kalau turun, kau dia turun. Dia mungkin seminggu macam tu bertahan, lepas tu dia drop balik kan. And then ni pun dia naik, dia drop, and then baru dia dah jadi slow sikit. Sekitar bulan September 2018 baru dia start bergerak sideway. Ni nampak ni, panjang dia bergerak sideway. Tapi sebab memang waktu tu memang fasa bear market, apa yang berlaku, dia drop lagi. And then ni dekat sini dia gerak sideway. Ini lama dia gerak sideway ni tuan-tuan puan-puan. Lama dia gerak, dia buat pergerakan sideway. So kalau bear market, kalau tengok dia punya movement, dia memang drop, and then dia akan buat satu sideway, and then dia drop lagi, and then dia buat satu sideway yang panjang. Dia gerak sideway ni Disember sampai April, hampir 6 bulan. Dan then baru dia start buat kenaikan. Starting dekat sini tuan-tuan puan-puan, lepas dia gerak sideway lama, baru dia start buat pergerakan ke atas. Dia buat pergerakan ke atas. And then kalau tengok pun contoh kan, dekat sini sama juga, dia jatuh sideway kejap, lepas tu dia naik. Dan dia jatuh, dia gerak sideway, lepas tu dia naik balik lah. Jadi apa yang saya nak tunjukkan dekat tuan-tuan puan-puan ni adalah
berdasarkan apa yang berlaku sejak 2017 lah kan, 2017 kalau dia drop memang dia akan drop kau-kau lah. Tapi kalau dia berjaya hold satu support level yang kuat, dia gerak sideways, then most likely dia akan bergerak ke atas. Itu yang kita nampak lah since dia drop tahun 2017 kan. So bagi saya sideways ni adalah something yang bagus. Kalau dia cukup momentum dia boleh push up balik lah. Tetapi kita kena ingat kita ada ni. Okay, so ini weekly. So kalau buka on a daily time frame, kita ada 200 moving average ni. Yang warna merah ni 200 moving average ni, di mana Bitcoin struggle nak break atas. Hari tu macam nak naik tapi dia tak berjaya dan dia drop balik. So tengok ni, dia naik kan, dia tak berjaya, lepas tu dia drop balik. Sayang. Then sekarang ni kita kena tunggulah boleh tak dia challenge balik. Dan kita jangan lupa bahawa kita ada dead cross tengah bagi warning. Tengah bagi warning. So dead cross is coming. Tapi ramai yang takut juga, kalau dead cross ni habislah, tunggulah bertahun balik kan baru Bitcoin boleh naik. Dia tak semestinya. Kadang-kadang dead cross tu boleh berlaku dengan sekejap sahaja. Contoh paling dekat kita boleh ambil adalah bila ni dead cross yang sekejap, waktu corona dump. So apa yang berlaku, November 2019 dead cross, lepas tu Januari settle dah, naik balik, lepas tu turun balik corona. Waktu corona, lepas tu dalam 2 bulan, lepas tu dia naik. So ada possibility dead cross dia level dia macam tahun lepas, which is dia drop sekejap je and then dia akan naik balik. So ada possibility benda tu berlaku. Benda tu kita tak boleh tolak kemungkinan. Tetapi based on apa yang berlaku sekarang, apa yang ditunjukkan sekarang, nampak seolah-olah memang akan berlaku satu fasa bearish lah. Mungkin sebulan, 2 bulan, kita kena tengok balik Ogos dengan September macam mana. Kalaulah dia berjaya break atas yang merah ni, this candlestick boleh naik balik atas merah ni 200 day closing moving average, then harapan sudah pulih. So bull market maybe akan take over the market untuk pushkan harga dia untuk naik ke atas, tuan-tuan puan-puan. Okay, so kalau kita tengok kita padam. So kalau kita tengok movement ni dia memang inilah dia punya permainan. So waktu-waktu macam ni kalau buat scalping bagus. Maksudnya masuk dekat bawah kan, 33k and then jual dekat atas. So ini selalunya kalau macam saya during bearish punya period, scalping is the best lah, whereby within few hours kita masuk, kita keluar. Okay, so that is a strategi yang saya akan guna pakai kalau market tu tengah menurun. Okay, so sekarang ni kita nampak dia buat macam fake out. Orang panggil ni fake out, macam nak break tapi tak break, dia jatuh. So nak tengok adakah dia pergi balik dekat bawah ni, which is 31k, ataupun adakah dia pergi dia sampai 34k and then dia akan cuba break balik resistance yang 40k ni. So dia either mungkin esok pun masih lagi cuti di US kan. Malam baru market sana buka. Maybe dia akan maintain atas 34k 35k ni. Then bila market buka mungkin dia akan naik balik, cuba nak test atas ni lah. Ataupun kalau ada orang nak jatuhkan, mungkin dia boleh pergi lagi bawah level ni, tuan-tuan puan, bawah level yang ni. Okay, cuma ada satu benda yang saya perasan, ramai yang duduk kata dia akan pergi balik 10k, dia akan pergi balik 5k dan sebagainya. Okay, untuk that kind of
benda untuk berlaku, kita kena tengok demand and supply. Alamak, kenapa tiba-tiba padam ni? Okey, kita kena tengok demand and supply, di mana kita kena ingat Bitcoin ni dia ada orang yang menghasilkan Bitcoin. Dia buat mining Bitcoin, so they produce Bitcoin, and then dia ada orang yang membeli Bitcoin lah, macam kita beli. Even ada antara kita yang ada buat mining ke kan, you also adalah supplier untuk Bitcoin. So dia ada supplier and dia ada buyer jugalah. So kalau kita berniaga, selalunya kita tak nak rugi. Maksudnya kita akan jual sesuatu aset tu dengan harga yang lebih tinggi daripada kos untuk kita hasilkan Bitcoin tu. Jadi antara benda yang kita kena tengok adalah berapakah kos untuk menghasilkan Bitcoin. Benda ni ramai yang mungkin terlepas pandang. Orang nampak okey dia tengah naik apa semua, tapi dari sudut kos dia ramai yang mungkin terlepas pandang. Jadi melalui dekat TradingView punya chart, sebenarnya kita boleh tahu kos penghasilan Bitcoin on a day to day basis lah. So nama dia adalah Bitcoin Production Cost. Tuan-tuan puan-puan boleh search sendiri Bitcoin Production Cost. Maksudnya kita boleh tahu berapa kos untuk menghasilkan sebiji Bitcoin ataupun sebuah Bitcoin. Satu Bitcoin lah satu Bitcoin. So ini dia tunjukkan dia punya kos dia. So sekarang ni kita kena ingat bahawa sepanjang fasa bull run ni, contoh dia start pick up, dia break 19k kan, 19k hari tu, dan dia naik pun sampai 64k. Kos Bitcoin dia sekitar paling tinggi lah kan, paling tinggi waktu tu 17k untuk hasilkan satu Bitcoin. Sampailah even waktu peak of bull run hari tu 64k, dia sampai 26k tuan-tuan puan, 26k. Ini adalah kos tertinggi, ini adalah kos yang rendah lah, 15k kan. So selalunya waktu fasa bearish Bitcoin akan masuk ke dalam sini. Maksudnya apa? Miners ataupun sesiapa yang menghasilkan Bitcoin, mereka dalam kerugian. Sebab lepas dah buat Bitcoin tu, bila nak jual, harga jualan dia lebih rendah daripada kos dia. So that's why kita kena ingat, kalau kita nak predict dia jatuh pun, kita kena tengok kos untuk menghasilkan satu tu berapa. So right now kos dia, contoh hari ni dia dalam 20k macam tu kan, paling rendah pun 12k. Maksudnya dia tak akan pergi lagi rendah daripada 12k. Paling rendah dia pergi pun, contohlah tiba-tiba sekarang fasa bear market pun, dia akan pergi sampai 16k, 17k macam tu lah. So which is why macam orang predict dia akan jatuh 20k dan sebagainya kan. Go back here, tengok balik berapa kos untuk hasilkan satu Bitcoin. So kalau dia akan pergi sangat rendah macam tu, saya rasa most likely tidak akan berlaku lah. Sebab apa? Mereka tak nak kerugian. Yang hasilkan Bitcoin apa semua ni, mereka tak nak berada dalam keadaan yang rugi. So waktu bearish moment, waktu fasa bearish, yes, Bitcoin boleh berada di sini. Maksudnya tak banyak untung lah. Tak banyak untung. So tak tahu kenapa dia tak buka. Okay, so contoh pada September tu dia tiba-tiba drop kan, dia jatuh dekat kawasan production cost. Maksudnya cost dia ada yang untuk hasilkan satu Bitcoin, cost dia dekat 13k. Tapi bila tengok market nak beli 10k, memang miners takkan jual, dia akan simpan. Miners takkan jual dan dia akan simpan. So that's why indikator ni antara yang tuan-tuan puan-puan boleh gunalah. Kalau nak tahu orang kata dia akan drop lagi banyak sampai ke mana, kalau kita nak ada satu indikator, paling senang kita guna indikator ni. Indikator di mana peniaga tak nak jual dalam harga yang rugi, melainkan kalau terpaksa lah. Tapi dalam kes ni Bitcoin miner semua ni, diorang ni tak desperate pun nak jual Bitcoin. Okay,
So that is the indicator yang saya nak highlightkan dekat tuan-tuan dan juga puan-puan lah. Lagi satu, kita sekarang nak tengok on ETH pula, Ethereum. Ethereum ni apa cerita pula? So Ethereum, kalau kita tengok, okay, sebab saya tak nak ulas panjang sangat untuk Ethereum sebab ada topik besar kita nak cerita kan. Tapi apa yang saya nak tunjukkan adalah Ethereum dia dah membuat satu movement head and shoulders lah. Ni satu. Lepas tu dia dah naik kan. So kita harap dia naik lagi. Dia boleh challenge 2900. Dia drop. Lepas tu dia naik. Ni. So this is a clear head and shoulder pattern. Tu yang dia drop sampai sini tuan-tuan puan-puan. So ini adalah dia punya level yang dia kena bertahan. Ni level yang dia kena bertahan. Dan alhamdulillah Ethereum mampu bertahan. Dia tak drop kurang daripada 2100. Dan lepas tu dia berjaya naik lah. Dia bukan berjaya, dia berjaya naik sikit tapi dia go sideways. Dia go sideways. So hopefully Ethereum tak drop, tak masuk dekat level ni lah. Level ni yang kita nak elakkan. Sebab last hari tu dia drop sampai 1700 something kan. So seboleh-bolehnya Ethereum punya support selagi dia atas 2000 atau 2100, then still okay lagi lah untuk Ethereum. Tak teruk sangat. Okay, so that is for Ethereum. Now tuan-tuan puan-puan, kita pergi kepada topik utama kita. Topik utama kita ni adalah stablecoin USDT. So ramai yang antara kita memegang USDT dan ramai yang mungkin agak risau dan sebagainya. Tiba-tiba ada yang kata nak ban stablecoin, ada yang kata Tether kan, Tether duduk printing stablecoin dan sebagainya kan. So sebelum kita nak bincangkan stablecoin, saya kena bercerita ataupun bagi tahu dekat tuan-tuan puan-puan apa perkembangan yang sedang berlaku sekarang. Sebab saya kira apa yang sedang berlaku sekarang ni sangat-sangat berkaitan dengan stablecoin instead of Bitcoin. Bagi saya Bitcoin adalah probably mangsa keadaan, tetapi mereka sebenarnya nak attack stablecoin, contohnya USDT. First thing first, saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan puan-puan adalah mungkin tuan-tuan puan-puan boleh tak buka. Okey, mungkin tuan-tuan puan-puan boleh search YouTube 97% own. Ini dia cerita tentang duit lah, monetary policy dan sebagainya. Ni video 2012, lama dah. Tapi bagi saya, untuk tuan-tuan puan-puan nak fahamkan cerita yang saya nak bagi tahu lepas ni, bagusnya kalau tuan-tuan puan-puan tengok dokumentari ni lah. Memang 2 jam. Kalau saya nak cerita tentang monetary policy ni memang tak habis nanti kan. Tapi ini memang cantik. Cara dia susun, cara dia buat penceritaan ni mudah faham. Tuan-tuan tak payah risau sangat lah. So boleh tengok video ni. Mungkin lepas tengok video saya boleh buka video ni. Video ni penting sebab apa? Ini adalah berkaitan dengan cara bagaimana duit itu dihasilkan. Cara bagaimana all these big players, global players semua tengah buat mereka diorang punya movement. Dan sedikit sebanyak movement yang mereka buat sekarang ni, mereka dah sentuh Bitcoin. Jadi bagi saya, tuan-tuan puan-puan kena faham cara modus operandi mereka dan sebagainya untuk tuan-tuan puan-puan faham bagaimana mereka nak datang ke Bitcoin pula. Bagaimana mereka nak datang dekat Bitcoin. Bitcoin ataupun market cryptocurrency lah. Sebab market cryptocurrency sekarang ni bukan seperti 4 tahun lepas. Sekarang ni memang sangat-sangat berbeza. Okay, so bagi saya sekarang ni antara benda yang saya nampak sangat-sangat tak kena adalah, nombor satu adalah harga Bitcoin dah drop almost 50%. So last dia dalam 66k paling tinggi. Tiba-tiba dia boleh drop sampai 30k. Dia hilang 30k which is 50%. Okay, dulu-dulu bila Bitcoin dah drop macam tu, dia tak ada banyak sangat orang nak hentam lagi dah. Sebab dia tengok 50% dah jatuh, tak payah hentam lah, dia akan drop kan.
tapi benda tu tak berlaku sekarang. Itu yang beza dia. Beza dari sudut permainan media, permainan geopolitik. Bitcoin dah masuk geopolitik dia bukan setakat cryptocurrency, dia dah masuk geopolitik. Okay, so dari sudut permainan media, sebab kalau kita tengok sekarang ni, ramai yang bercerita tentang Bitcoin. Walaupun Bitcoin dah drop 50%. Kalau waktu tahun 2017, lepas Bitcoin dah drop 50%, orang pun dah tak heran sangat lah nak cerita banyak sangat kan. Dia dah jadi slow dah. Dia dah jadi slow pada tahun 2017 ke 2013 lagi lah. Tapi sekarang dengan Bitcoin drop 50%, masih lagi orang bercerita. Orang maksud saya bukan kita-kita. Orang maksud saya adalah orang-orang berkuasa, pihak-pihak berkuasa, especially di negara-negara besar lah, macam US, macam China kan. Cuba tengok, China pun waktu-waktu lepas drop tu baru dia kau-kau lagi push. Jadi itu adalah satu benda bagi saya, something pelik. Something yang saya rasa okay, there is something going on yang mungkin kita kena tengok. Ada banyak perkara yang kita kata moving pieces, mungkin kita boleh sambungkan into a story dan kita boleh dapatkan satu conclusion. Okay, so first thing first, cerita yang saya nak mulakan adalah kita kena start dengan global organisation lah. So dalam konteks global organisation ni macam UN dan sebagainya kan, WHO lah kan. So untuk cryptocurrency ni, antara global organisation yang saya agak nampak dalam news ni adalah yang ni. First thing first adalah, okay, saya buka ni. Okay, Basel Committee proposes bank to set aside capital to cover Bitcoin exposure. So Basel Committee ni dia dianggotai oleh bank-bank lah. The Bank for International Settlement. So any transaction yang mana mereka perlu buatkan settlement, so bank-bank besar ni semua terlibat dalam ni. Dan apa yang mereka bincangkan adalah mereka nak buka satu asset group yang melibatkan cryptocurrency, tuan-tuan puan-puan. So dalam asset group tu mereka akan pecahkan kepada dua. Yang pertama adalah stablecoin, dan yang kedua adalah cryptocurrency yang boleh fluctuate lah, macam Bitcoin ke Ethereum dan sebagainya. So dua-dua ni mereka akan buatkan framework yang berbeza. For setiap satu diorang akan buatkan satu framework. Dan yang paling menarik adalah mereka akan ensure bahawa simpanan Bitcoin atau cryptocurrency ni adalah sama dalam sudut mata wang yang mereka adalah. Contoh kalau diorang simpan 100,000 Bitcoin, so dia akan ada the amount of cash untuk tally dengan amount Bitcoin yang mereka simpan. Itu sebagai contoh. Okay, so bank dah start buat framework ni lah untuk kedua-dua ni. Okay, so maksudnya dari sudut Bitcoin sebagai aset ni, bank dah recognize actually. So untuk tiba-tiba nak ban ke, nak serang ke, bagi saya tidak begitu logik, sebab bank dah start buat lah kerja-kerja untuk memahami Bitcoin, macam mana nak work with Bitcoin and crypto. Bank dah buat. Yang kedua adalah World Economic Forum. Ini bagi saya agak menarik, sebab World Economic Forum ni, okay, ni tuan-tuan tengok, Decentralized Finance DeFi Policy Maker Toolkit. Maksudnya sekarang ni tak ada cerita kripto lah. Kalau kita go deeper into crypto, which is DeFi, Decentralized Finance, DeFi pun telah mendapat recognition daripada World Economic Forum. So World Economic Forum adalah antara another global organisation yang powerful lah kan. So kalau tengok World Economic Forum, setiap bulan mereka akan produce macam artikel ataupun journal. So yang paling latest adalah DeFi 8 Jun. Sebelum-sebelum ni adalah Infra 4.0 lah, Cyber Resilient Oil and Gas Industry dan sebagainya kan. Tapi pada bulan ni mereka memilih DeFi. Maksudnya bidanglah nama pun Policy Maker Toolkit. So apa yang saya baca dan saya dapat rumuskan melalui artikel yang mereka post tentang DeFi ni, World Economic Forum pun nampak DeFi is the future. DeFi is something yang perlu all this economists ke semua ni perlu kaji dan fahamkan DeFi, sebab mereka menerima DeFi. Mereka menerima DeFi. Ya betul, sekarang ni DeFi ada ada yang kena rug pull, macam Mark Cuban kan, dia letak dekat
Iron Finance, dia kena rug pull dan sebagainya. Lepas tu dia pun tiba-tiba meroyan, dan ada juga cases duit boleh hilang, smart contract exploit dan sebagainya. Risiko tu ada, tetapi dari sudut konsep, DeFi adalah sesuatu yang sangat menarik dan mereka cuba nak fahamkan dan cuba nak implementkan DeFi dari sudut polisi lah. So ini adalah antara good news ataupun satu benda yang kita boleh tengok. Kedua-dua organisasi ni lah, be it Bank International Settlement BIS ataupun World Economic Forum, mereka tidak begitu hentam cryptocurrency, Bitcoin dan sebagainya. In fact, DeFi pun diorang dah boleh start terima. Okay, so this is something very important. Okay, so tuan-tuan puan-puan ingat ni, nanti tuan-tuan at the last, tuan-tuan puan-puan kena relate balik dengan dua organisasi ni. Okay, and then next, so tu global organisation. Next adalah negara. So negara pertama yang mencuri perhatian seluruh dunia adalah El Salvador. So itu saya tak payah cerita dah kan. So El Salvador terima Bitcoin dan sebagainya. Okay, tetapi apa yang menariknya, selepas mereka menerima Bitcoin, apa yang berlaku? IMF mula kata, okay, ini El Salvador ni kena kaji betul-betul kan, mungkin ada implikasi ekonomi dan sebagainya. World Bank pula lagi power. Ni pun global organisation juga, dia kata dia terus reject. El Salvador adalah minta bantuan kewangan. Dia terus reject sebab El Salvador adopt Bitcoin. Okay, so isu sekarang ni macam ni. Global entity yang lain macam World Economic Forum lah, BIS semua, diorang terbuka menerima untuk implement Bitcoin ke kripto dan sebagainya. Tapi bila El Salvador buat, tiba-tiba IMF kata, hey, relax dulu kan. World Bank kata, oh, kau buat ni, aku tak nak tolong kau kan. So ini adalah indication bahawa sebenarnya macam ni tuan-tuan dan puan. Bagi mereka nak buat dulu. Dia isu sekarang ni bukan nak ban dan sebagainya. Isu sekarang ni adalah siapa nak buat dulu. Jadi bayangkan El Salvador ni negara kecil, negara orang tak kenal, negara tak apa-apa kan, orang kata crime rate tinggi kan. Tiba-tiba dia pula jadi champion buat Bitcoin. Jadi macam IMF ke ni semua, diorang macam tercabar sebab diorang dekat peringkat global entity pun tak habis kaji dan sebagainya. Tiba-tiba El Salvador kata, okay, kita dah kaji, kita nak implement, kita bawa dalam parlimen, semua dah lulus. So in a way mereka tercabar sebab any big policy selalunya dia kena datang dari negara besar. Macam US ke UK dan sebagainya. Tapi El Salvador pergi buat dulu. Okay, so itu satu hal El Salvador dah buat. Dan mereka rasa banyak negara yang tiba-tiba terhasut untuk guna Bitcoin. Contoh tiba-tiba Panama nak nak implement Bitcoin lah. Ahli politik lah, banyak ahli politik dekat kawasan Latin America, Amerika Selatan ni mula bercerita tentang Bitcoin. So World Bank dengan IMF sekarang ni mereka cuba berhati-hati sebab mereka tak nak create problem sangat lah. Kan, kalau dia attack El Salvador, dia risau mungkin negara, bukan attack dari sudut ketenteraan, attack dari sudut ekonomi dan sebagainya, mungkin negara-negara Latin lain akan bangkit ke ataupun marah. Sebab sekarang ni even Colombia pun ada masalah juga sebab diorang ada masalah kenaikan harga barang dan sebagainya. So mereka pun ada problem. So due to economic problem, mereka buat revolusi dan sebagainya lah, demonstrasi dan sebagainya. Okay, so sekarang ni mereka cuba berhati-hati untuk deal with Salvador. So based on sentiment ni, saya nampak mereka tak nak halang, cuma mereka nak El Salvador relax dulu, slow dulu. Diorang nak cuba diorang nak buat dulu, diorang nak dapatkan attention dulu, baru El Salvador, kau negara kecil, kau buat. So apa masalah yang El Salvador buat ataupun consider dosa yang El Salvador buat ni, dia buat dulu. Dia tak tunggu kan semua dah okey baru dia pun buat. Dia nak jadi, kiranya El Salvador ni macam yalah budak baru nak up tiba-tiba ni kan. So itu yang diorang tak puas hati dengan El Salvador. Sebab tu diorang hanya bising, tapi diorang tak adalah ban ke, tak adalah buat something yang teruk dekat El Salvador. Buat masa sekarang ni. Okay, so itu cerita El Salvador yang tiba-tiba bangkit. Okay, next negara yang kita kena tengok adalah India. Okay, so India is actually interesting sebab selalunya India
paling lantang bila bab-bab ban Bitcoin dan sebagainya. Even diorang punya developer ke semua pernah buat demonstrasi bila India nak ban Bitcoin 4 tahun lepas, 3 tahun lepas kan. Dan India pun bila bab-bab ban ni boleh tahan juga, macam TikTok semua selamba je dia ban. Tetapi Bitcoin ni sekarang dia dah slow. Instead of ban, dia mula fikir okay, macam mana kita nak classifykan Bitcoin ni sebagai asset, sebagai asset. So stand dia dah nampak, dia dah go towards okay, nak jadikan Bitcoin sebagai asset. So benda tu consider bagus lah. Maksudnya India tak ada nak menyerang. Nah, satu benda kita kena faham tuan-tuan dan puan, India taat kepada US. So bila certain benda yang India buat ni kita boleh relate dengan US. So bila India tak ban, ni adalah antara negara yang memang lantang bila bab-bab nak ban. Ahli politik dia pun memang lantang nak ban. Kali ni India terus berubah. Dia terus kata kita jangan ban, kita classify dia sebagai asset. Ini adalah signal yang besar. Di mana kita boleh fikir mungkin cerita-cerita ban ni semakin lama akan semakin terhapus. Okey. So India adalah signal yang besar. Walaupun tak nampak market movement dan sebagainya, tapi kita kena ingat India adalah sekutu kuat US kan. Even ada juga yang pernah troll kan dulu waktu isu Israel kan, dengan bila Perdana Menteri dia tak sebut India dekat Twitter, semua duk marah kan. Kenapa tak include kita orang dan sebagainya kan. So dia macam tu lah India ni Okay, so itu on negara India lah. Next adalah China. China apa cerita dia? So China, dia sekarang ni memang secara umum lah saya nak bagi tahu, dia sekarang ni track down mana-mana business entity yang ada kaitan dengan cryptocurrency. Dia akan touch business tu. Maksudnya dia suruh shutdown lah dan sebagainya. So cerita dekat China simple. Any business entity yang terlibat dengan crypto atau Bitcoin akan dikacau oleh China sebab digital yuan. China ada dia punya dia nak roll out dia punya own cryptocurrency yang kita panggil, ada yang kata digital RMB which is renminbi, ada yang kata digital yuan. Dua-dua pun currency dia orang juga, nama je beza kan. Saya pun tak tahu kenapa. So China dia ada dia punya own digital currency, digital yuan. So ini melalui dia orang punya central bank program lah, CBDC, Central Bank Digital Currency. Jadi China dia dah buat digital yuan, and nampak sekarang ni Chinese Commercial Bank enables digital yuan cash conversion and ATM. Dia dah mula roll outkan dia punya digital yuan. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, pada bulan Februari lagi China dia buat pilot dekat Shanghai. Ada few token yang dia dah distribute dan sebagainya. Itu waktu pilot. Lepas tu lama senyap, dan sekarang ni dia dah buat secara besar-besaran melalui bank, orang dah boleh dapat digital yuan. So apa yang saya nampak sekarang ni, China nampak ramai pelabur-pelabur China atau business China, mereka memegang cryptocurrency, selain Bitcoin lah, mereka memegang stable coin dan sebagainya macam DAI ke ataupun USDC kan. USDC ni daripada US, daripada Coinbase which is US. So benda ni adalah haram bagi China, negara China. Satu benda kita kena faham, China ni dia suka kontrol. Itu adalah fakta. Dia suka kontrol, and yalah, dia antara negara yang memang dia nak tahu apa yang rakyat dia buat. Sebab tu tak ada Google dekat sana, tak ada Facebook dekat sana. Dia buat dia orang punya own Facebook, own Twitter, own Google dan sebagainya. Okay, so itu yang kita kena faham. Jadi bila dia nampak Bitcoin dia tak boleh nak buat own Bitcoin, sebab Bitcoin memang dia bukan ikut negara. Bitcoin not something related to negara. Tapi dia nampak stable coin. Stable coin dia nampak ada stable coin ni dari USDC kan. Ni Coinbase ni US punya ni kan. So dia dah takut sebab dia tak boleh nak track dan sebagainya. That is why dia attack semua bisnes yang ada kaitan dengan kripto. Cara China memang macam ni lah, dia memang ganas kan. Dia attack dan sebagainya.
And then sekarang dia buat digital yuan. So apa yang saya nampak adalah China dia nak roll outkan sebanyak mana digital yuan yang dia ada kepada dia punya rakyat. Dia nak majoriti rakyat dia pegang digital yuan, gunakan digital yuan dan sebagainya. And then maybe dia akan slow down dalam bab-bab nak serang crypto ke atau Bitcoin, and maybe then only dia akan start buka balik untuk pelabur-pelabur atau bisnes-bisnes dekat China untuk gunakan kripto ataupun berinteraksi dengan kripto. Sebab apa saya cakap macam tu? Okey. Benda ni mungkin akan berlaku, mungkin tidak. Mungkin China akan ban ke kan. Kita tak tahu sebab China ni kadang-kadang yalah pelik diorang punya ni. Kita tengoklah sekarang antara sumbangan dia bagi ni semua kita kena COVID dan sebagainya kan. Kadang-kadang memang susah nak faham. Tapi based on apa indikator atau gerakan yang diorang buat ni, saya nampak seolah-olah begitu. Sebab antara satu benda yang kita kena ingat adalah China terbuka untuk menggunakan Ethereum punya blockchain untuk buat settlement dan sebagainya. Dia nak digital yuan ni macam USDC, macam USDT. Kalau kita tengok USDC dengan USDT, dia adalah stable coin yang bukan dihasilkan 100% melalui smart contract. Dia dihasilkan melalui company. USDT melalui Tether, USDC melalui Coinbase. Okey, tapi mereka boleh interact dekat smart contract bawah Ethereum. So China nampak benda tu and mereka nak juga buat something like that. So kalau mereka terbuka untuk letakkan digital yuan ke atas platform Ethereum, then of course bagi saya memang tak logik lah kalau dia nak letakkan dia punya currency dekat sana tapi dia tak nak rakyat dia beli cryptocurrency. Kan nampak pelik dekat situ. So ini antara benda yang saya nampak apa sentimen yang tengah berlaku dekat China. Cuma biasalah cara dia tu memang geram sebab dia tak kisah market tu jatuh ke apa ke kan. Janji dia dapat apa yang dia nak. Sama juga, kita relate je dengan apa yang berlaku dengan COVID dan sebagainya kan. Sama je. Sebab kripto pun perangai diorang ni sama juga. Itu yang kita kena ingat tuan-tuan puan-puan. Dia tak ada cara nak buat berlembut dan sebagainya. Dia tak kisah pun market jatuh ke apa ke, janji dia dapat roll outkan dia punya digital yuan. So apa yang saya nampak, lagi cepat rakyat dia menerima digital yuan, lagi cepatlah dia bersifat lunak terhadap cryptocurrency. Okey, itu adalah cerita tentang China yang kita kena tahu. And then negara yang terakhir, sudah tentulah US ni adalah market mover yang agak signifikan dalam cryptocurrency. Apa-apa yang berlaku dekat US dan sebagainya boleh menggerakkan market dengan kadar yang drastik lah, keadaan yang drastik. So apa yang berlaku dekat US ni, okay, US for the past few years ni mereka adalah paling flip flop. Mereka tak ada satu keputusan yang jelas. Macam China, dia memang all out. Dia nak buat digital yuan, dia memang all out. Dia buat tu buat ni kan. US dia flip flop. Jadi dari zaman Trump lah, dari zaman Donald Trump sampailah sekarang Biden dan sebagainya, sejak 4 tahun lepas cerita dia sama je dengan dekat US in terms of dia punya regulatory lah kan. And banyak wakil-wakil kerajaan, bukan wakil rakyat maybe ada certain wakil rakyat, wakil kerajaan dan maybe certain regulator kan. Semua regulator dia kan ada 3 word, apa entah SEC lah, FED lah, IRS lah, apa OCC lah, nanti tak tahu NBA, WWE kan. Semua duduk cerita tentang Bitcoin. Semua yang ada 3 letter word ni lah kan, semua akan duduk cerita tentang Bitcoin. Diorang punya cerita biasalah, okay, Bitcoin bagus dan sebagainya, tapi perlu regulate dan ni lah. Ada yang akan jenis yang memang ekstrim, dia kata money laundering lah dan sebagainya. Tapi bila saya tengok statement-statement yang dikeluarkan oleh wakil-wakil kerajaan US, bunyi dia macam ni tuan-tuan puan-puan. Diorang macam ni, selagi mana tak ada isu money laundering, kalau rakyat dia kan, kalau tak buat money laundering dan sebagainya, just buat trading, buat benda-benda development, bagi dia orang go ahead. Dia tak halang, dia tak sokong. Selagi tak ada money laundering apa semua, teruskan. Itu adalah dia punya sentiment. Maksudnya bagi saya benda tu something
biasalah, even for the past sejak 4 tahun yang lepas pun itulah diorang punya statement. Dia kata go ahead, nak buat je, kita tak sokong, kita tak halang, janji jangan buat benda yang hanky-panky lah, macam money laundering dan juga sebagainya. So dia memang tak ada stand yang jelas, tak ada progression in terms of diorang punya keputusan terhadap cryptocurrency. Jadi pelabur-pelabur dengan projek-projek developer cryptocurrency ke projek yang melibatkan cryptocurrency semua geram sebab dia kata 4 tahun lepas korang dah cakap macam ni, sekarang pun duduk huha-huha dekat media cakap benda yang sama. Apa yang korang nak kan? So apa yang korang tunggu lagi US? Itu yang diorang geram. Sebab tu saya kata duit untuk masuk ke dalam kripto tu memang ada, all these big institution dan sebagainya, tetapi mereka menunggu kepastian daripada US. Dan sekarang dengan China buat digital yuan dan sebagainya, mereka akan pergi ke this is the next part yang saya nak cerita tuan-tuan puan-puan. Sebelum tu tuan-tuan puan-puan boleh baca ni lah, SEC leaves Bitcoin and cryptocurrency off regulatory agenda 2021. So ingat tuan-tuan puan-puan, video yang lepas saya dah bagi tahu kalau mereka nak bunuh market kripto dan Bitcoin ni, kalau mereka nak bunuh bull run ni, mereka boleh kata mereka akan ban Bitcoin seperti mana China buat. Tetapi mereka tak nak bunuh. And in fact diorang tak nak regulate Bitcoin pada tahun 2021 ni. Ini adalah indikator yang jelas bahawa diorang tak adalah nak kasih cryptocurrency ni go to bear market dan sebagainya. Tak. Apa yang diorang duk tunggu-tunggu ni? This is where kita kena tengok for the next. Yang saya nak tunjuk adalah ni dia tuan-tuan puan-puan. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh kerajaan US. Sebelum dia nak positif balik terhadap cryptocurrency dan sebagainya, kena settlekan benda ni. Diorang kena settlekan benda ni. Apa maksud ni? Facebook back Diem. Diem ni dulu ada Libra Association. Facebook nak buat dia punya own cryptocurrency punya project. 3 tahun lepas dia start. 3 tahun lepas kot dia start dan sebagainya. Tapi waktu tu tak dapat sokongan yang menyeluruh. Then apa dia buat? Dia tukar Libra kepada Diem. And dalam tu adalah banyak companies jugalah kan. Even dalam DM punya association, Singapore punya Temasek ada tuan-tuan puan-puan, Temasek ada dalam grup tu. Ni consider negara jiran lah. Mereka ada dalam association tu and mereka pun ada dalam all this game plan yang tengah berlaku sekarang. Itu cerita dia. So DM ni dia partner dengan Silvergate Bank untuk isu US dollar stablecoin. Inilah permainan sekarang ni. Sekarang ni memang Bitcoin diserang. Bitcoin ni mangsa keadaan, tetapi yang mereka betul-betul nak pergi ni adalah stablecoin. Dia dah nampak dah. Stablecoin Tether itself, berapa bilion ada dalam Tether. Itu adalah nilai yang besar, nilai yang mana all these countries nak benda tu. Mereka tahu, mereka tak boleh create their own Bitcoin. Orang takkan beli. Tetapi stablecoin different story. Mereka boleh create their own stablecoin. Dan sekarang ni yang leading the race for stablecoin ni adalah China. So apa yang US nak buat sekarang ni, mereka nak jadikan Facebook punya yang Diem ni, stablecoin ni akan transition kepada US dollar stablecoin. So mereka partner dengan Silvergate Bank ni. So untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan, Silvergate Bank ni mereka adalah Federal Reserve punya bank member lah kan, bank member, and mereka of course akan ada macam check issuance and wire transfer dan sebagainya. Tapi sebab mereka adalah ahli Federal Reserve ni, segala transaksi ataupun aktiviti kewangan dalam Silvergate ni dipantau oleh US. Itu cerita dia. US nak pantau tapi mereka tak tahu macam mana. So sekarang ni dengan Facebook offer benda ni dan sebagainya, it's a win-win situation. Facebook pun dapat keluarkan stablecoin and make money out of it dengan partnership dengan kerajaan US. Kerajaan US pula dia boleh monitor apa yang rakyat dia beli dan sebagainya lah, menggunakan diorang punya own digital currency. Itu cerita dia. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan, dalam Diem ni Coinbase adalah antara ahli. Coinbase ni adalah antara ahli dalam Diem. Tetapi Binance tidak berada di dalam
Diem. So which brings me to the question, sebab SEC mereka pernah serang BitMEX, sebab BitMEX buat tawarkan leverage dan sebagainya kan. So sama juga Department of Justice, SEC sekarang ni diorang nak petik-petik Binance. Katanya Binance ada tawarkan leverage trading kepada rakyat dia dan sebagainya kan. So ada ini saya bukan nak takut-takutkan, tapi tuan-tuan puan-puan kena fikir juga, there might be a case kalau yalah sebab stand US ni mereka akan favor Coinbase. Coinbase dapat buat diorang punya own IPO kan, boleh trading dekat stock market dan sebagainya. Lepas tu Coinbase berada dalam Diem punya partnership dan sebagainya. So diorang akan lebih favor kepada Coinbase daripada Binance. So tapi saya tak tahu macam mana mereka nak handle Binance. So sekarang ni antara Binance dengan kerajaan US ni dia ada some sort of ketegangan lah. Tapi hopefully Binance boleh settlekan dengan cara yang paling diplomatik dan sebagainya lah. Mungkin dia boleh buat partnership dengan kerajaan US. Saya tak pasti macam mana, sebab kalau dia lawan, then dia yang akan susah. Dia akan susah dan ramai pelabur pun akan affected jugalah. So saya tak rasa Binance akan go that route, tapi mereka kena address isu yang dibangkitkan oleh kerajaan US, which is about dia punya futures market trading lah yang dibuka kepada rakyat US. Okay, so ini adalah benda yang tuan-tuan puan-puan kena fahamkan. Jangan terkejut, Facebook akan buat dia punya, tiba-tiba dia boleh muncul. So sekarang ni diorang dah move operation dari Switzerland to US. So memang it's a very clear cut tuan-tuan puan-puan. Stablecoin Facebook ni akan di US dollar peg stablecoin, akan diikat dengan US dollar. So kalau benda ni dah siap betul-betul, and then kita boleh tengok dia ni akan jadi mangsa. Tether akan jadi mangsa. So tengok, ex-commodity chairman calls for more regulation of Tether stablecoin. So ni artikel Jun. So dengan statement macam ni kan, saya dah boleh nampak the next they are coming for is stablecoin. Tetapi US bukan China, dia tak boleh buat sudden movement. Dia tak boleh tiba-tiba serang macam cara China. Sebab kalau US buat macam tu, ramai yang akan takut. And banyak pelabur-pelabur besar pun banyak dekat US dan sebagainya kan. So kaedah dia tak boleh buat macam China. So apa dia buat? Dia attack dulu Bitcoin, tapi tak ada attack sampai dia jatuh. Attack bagi dia pergi rendah sikit. Dia lose 50%, good. Lose 50% kan? Okay, good, fine. So now dia mungkin akan slow sikit dekat Bitcoin, and now dia akan tackle stablecoin. Stablecoin ni sekarang USDC bagi saya tak ada masalah. Sebab apa? Coinbase berada bawah Diem punya association. So US pun yelah dia bagi Coinbase trade dekat apa semua kan. So USDC bagi saya tak ada masalah. That's why saya most of my stablecoin saya convert kepada USDC. Just in case sebab saya kena prepare. So USDC okay, and then lagi satu DAI lah. DAI tu dia algorithmic stablecoin. So itu pun saya simpan sikit sebab itu adalah algorithmic stablecoin. Susah nak kena attack dia dekat smart contract kan. Tapi USDT saya dah convert kepada USDC. Yes, USDT memang dulu dia ada isu, dia berjaya solve dekat dia kena hantar report dekat New York attorney punya office kan. Tetapi saya bila tengok pergerakan yang tengah berlaku ni, saya still not convinced bahawa USDT akan dibiarkan oleh kerajaan US. That's the point. Dia bukan isu USDT bersalah dan sebagainya, bukan. Dia isu kontrol. USDT ni tak ada negara dapat kontrol dia. Dia tak open. Macam kalau let's say Tether kata okay fine, USDT ni semua ambillah kerajaan US, then tak apa. Tapi USDT Tether ni dia still operate on their own. Dia tak adalah nak linkkan dengan mana-mana negara. So dengan kemunculan Facebook Diem ni, dia akan buat stablecoin nanti. Kalaulah dah settle stablecoin ni, halangan utama mereka adalah Tether. Sebab stablecoin yang paling tinggi market cap dia adalah Tether.
So Tether perlu dihapuskan oleh kerajaan US untuk memberikan laluan kepada diorang punya own USD digital coin. That is the movement yang saya dapat baca. That is why kita nampak Bitcoin dia tak drop teruk-teruk, dia still maintain 30k. Sebab mereka tak nak orang lose interest sepenuhnya, and mereka tak nak pelabur lari. Apa mood pelabur besar, institution investor ni? Mereka wait and see, mereka tak cabut lari. So bagi mereka harga 30k ni fine fine, sebab diorang tak cabut lari, diorang kumpul sikit-sikit kan. Tapi diorang tak nak buat sesuatu dengan sangat drastik, diorang buat dengan cara yang sangat halus sekarang ni, tuan-tuan puan-puan. Inilah cerita yang saya nak buka kepada tuan-tuan puan-puan. Mungkin ini hanya pandangan saya, and based on apa yang saya nampak dekat media. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Apa yang pasti saya just nak share pandangan saya, and mungkin tuan-tuan puan-puan ada pandangan masing-masing, boleh juga komen dekat ruangan komen lah. Sebab ini adalah antara benda yang saya nampak pergerakan dia, so that tuan-tuan puan-puan tak perlu panik. Tuan-tuan puan-puan kena baca pergerakan dari sudut higher level dah. Sebab satu benda yang saya nak bagi tahu dan saya nak kita semua faham adalah Bitcoin bukan macam 4 tahun lepas, 7 tahun lepas, mana dia di kalangan developer, di kalangan orang-orang biasa. Mainan Bitcoin sekarang ni dah pergi dekat peringkat global. The moment El Salvador dah announce yang mereka dah jadikan Bitcoin legal tender, itu adalah the moment Bitcoin punya level dah masuk level-level negara. Dia bukan masuk level big institution, dia dah lepas that particular level. Jadi kita kena pick up that level, and kita kena buat pembacaan yang lebih meluas. Okay, so sesiapa yang ada USDT ni jangan panik. Info saya bagi ni selalunya jangan panik. Saya bagi info macam ni supaya tuan-tuan puan-puan boleh fikir lebih lanjut, and mungkin tuan-tuan puan-puan boleh ambil satu langkah yang untuk menguruskan risiko masing-masing lah. So cuma saya nak share on my part, saya dah tak simpan banyak USDT, mostly saya simpan dalam USDC lah. Just in case kalau diorang nak buat kerja gila attack USDT, at least saya dah cover on my side. Okay, so itu saja perkongsian saya. So kalau tuan-tuan puan-puan ada any comment, make sure drop dekat bahagian komen. And jangan lupa untuk subscribe. Yang baru first time tengok channel ni, boleh subscribe, dan juga like and also share dekat kawan-kawan yang lain. Sebab apa? Bagi saya Bitcoin buruan ni belum lagi habis. Kita berada di dalam satu fasa yang mana kita akan pergi kepada fasa lain yang lebih besar. Okay, so itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan salam kripto.